Hai, Assalamualaikum semua. Pagi. Selamat datang ke webinar online Rahsia First Impression Cipta Jualan Luar Biasa. Okey, untuk tidak membuang masa lagi, apa kata saya mulakan perkongsian pada malam ini iaitu topik pertama kita, kenali gaya personality khas untuk anda usahawan. Sebelum tu saya nak tanya anda, okey, kenapa tuan-puan semua kata join webinar online pada kali ini? Tanya pada diri dan tulis di bahagian ruangan chat ataupun dalam satu kertas kosong. Kenapa? Sebab di akhir topik pada malam ini, saya nak tuan-puan semua ada satu objektif untuk perubahan diri. Sebab itulah tujuan tuan-puan semua daftar kelas online pada kali ini, iaitu kenali gaya dan personality. Dan paling penting, bukan sekadar kenal, tapi untuk anda upgrade daripada personality A mungkin juga kepada personality B, daripada personality B mungkin juga kepada personality C. Kita tak tahu sebab di akhir kita punya sesi pada malam ini, insya-Allah anda sebagai usahawan terutamanya, pastinya anda akan ada satu peningkatan yang lebih baik daripada yang sebelum ini. Ingat, sebagai usahawan, kita kena sentiasa upgrade ilmu dan paling penting upgrade diri. Sebab apa? Siapa yang biasa follow konten saya di Facebook, di Instagram ataupun dekat dalam Telegram channel, saya selalu tekankan untuk kita self growth akan kita perolehi business growth. Ini adalah satu formula bila kita nak orang kata ada anjakan paradigma dalam hidup dan juga bisnes. Okey, pada malam ini saya fokus kepada usahawan kerana apa? Sebab pada malam ini kita nak belajar first impression iaitu rasio first impression untuk cipta jualan luar biasa. Okey, untuk tidak membuang masa lagi, jom kita teruskan dengan kelas pada hari ini. Okey, saya harapkan tuan-puan semua dapat ikuti nampak jelas iaitu saya punya slide pada malam ini. Okey, sekiranya tak jelas, tuan-puan boleh komen dalam ruangan chat ataupun beritahu saya ataupun admin PM tepi mereka. Saya tak tahu, tuan-puan, saya tak nampak slide ni. Okey, boleh-boleh? Alright, jom kita teruskan. Okey, rasio first impression cipta jualan luar biasa. Untuk pada kali ini, Alhamdulillah, untuk yang belum kenal saya lagi, saya kenalkan diri dulu. Okey, nama diberi Aziza Zaid, lebih dikenali di media sosial sebagai Aziza Gorgeous. Okey, siapa yang belum follow saya, ikuti saya, follow saya di Facebook Azaz Zaid ataupun Puan AJ. Boleh juga follow saya di TikTok dan juga di Instagram. Okay. Untuk siapa yang betul-betul follow saya, mereka semua dah biasa dengan ilmu ini dan tidak rasa janggal dengan apa itu image. Tapi untuk siapa yang tak biasa lagi, it's okay. Just follow the flow. Pada malam ini, insyaAllah saya promise dan saya pasti, okey, anda semua akan lebih biasa dengan apa itu image branding. Sebab pentingnya usahawan untuk belajar tentang ilmu image ni untuk peningkatan dalam bisnes anda. Okay. Saya mulakan dengan gambar ini. Okay. Apa yang tuan-puan faham bila nampak botol kosong ini? Tuan-puan boleh jawab dalam ruangan chat ataupun dalam satu helai kosong. Apa yang tuan-puan nampak? Okay, apa yang tuan-puan terbayang bila nampak botol kosong? Apa dia? Ataupun lebih jelas, tuan-puan boleh tulis berapakah nilai dengan botol ini? Bila nampak je botol kosong ni, apa nilai dia tuan-puan boleh bayangkan? Mungkin ada jawapan 50 sen, ada jawapan 90 sen. Kalau diisi air 90 sen lah kan. Kalau botol saja mungkin 20 sen. Mesti ada ramai jawab 90 sen. Betul tak?
Okey, saya setuju dengan jawapan tuan-puan semua. Okey, yang mana bila kita nampak botol ini, okey, apa yang saya pegang di depan tuan, okey, di sini okey. Dalam slide yang tuan-puan nampak, um, okey, maaf. Okey, apa yang tuan-puan nampak dalam slide ini? Botol kosong bukan? Okey. Saya pun pegang botol yang sama, cuma dibezakan ada kata brand dekat sini. Yang mana brand ini adalah brand sama, ditulis air minuman. Okey, air minuman. So, apa yang tuan-puan boleh, saya nak tanya tuan-puan, bila saya pegang botol ini, boleh tak tuan-puan nilaikan botol ini berapa harga dia? Okay, saya nampak kat sini ada yang tulis 50 sen, ada yang 90 sen. Okay, kalau borong lagilah murah, betul tak? Okay, saya setuju dengan tuan-puan punya jawapan. Tapi saya nak tanya tuan-puan, sekiranya okay, botol yang biasa ini, okay, kita tukar dia punya kulit. Okay, saya tukar dia punya kulit ini. Sekarang ni, berapakah tuan-puan boleh beri nilai air minuman ini tadi? Kalau dulu di dalam training, bukan dululah, di mana-mana saya pergi, kalau mereka akan cakap bila warna hijau je, diorang bayangkan ais Starbucks. So bayangkan sekiranya ni betul-betul ais Starbucks, berapakah nilai dia? Okay, setuju dengan tuan-puan semua? Ada yang tulis RM14, ada yang kalau beli ventil lah, apa lagi besar semua tu, ada yang 18. Okay, betul. Okay, macam tu lah diri kita tuan-puan. Okay, sekiranya kita pakai pakaian, okay, dekat kita punya luaran ni, pakaian yang biasa-biasa, okay, begitulah nilai kita. Okay, nilai kita ni rendah sahaja. Tapi sekiranya kita tukar penampilan luaran kita, kita upgrade untuk jadi lebih nampak berkreativiti dan paling penting presentable. Okay, di online maupun di offline, macam itulah nilai kita akan lebih meningkat. Percaya tak tuan-puan kalau saya cakap dengan nilai kita punya apa yang kita berikan kepada orang luar nampak kita daripada contoh sebagai orang yang memberi servis, okey? Contohnya saya. Okey, sekiranya saya pakai pakaian biasa-biasa, saya jual dekat lapangan lah, dekat offline. Okey, saya jual pergi jumpa orang. Saya pakai biasa je. Saya pakai t-shirt, saya pakai topi. Mungkin masa tu saya jual sambal lado. Tiba-tiba sambal lado keluar kan. Okey, sambal lado. Bulan puasa kan. Okey, kita kita jual sambal lado. Okey, sambal lado ni saya jual dengan pakaian yang biasa. Saya jual kepada dekat umum. Saya jual dia dengan harga RM29. Okey. Agak-agak dengan harga RM29 orang beli ke tidak? Sambal lado ni. Okey. Sambal lado tu dengan packaging yang biasa-biasa jugalah. Tulis je sambal lado macam tu je. Tampal pula yang biasa. Susah ke susah ke senang kita nak beli sambal lado berharga RM29? Kita jual ni, kita jual dekat Anyuan apa, kita jumpa orang daripada seorang ke seorang. Agak mencabar kan? Dengan botol kecil macam tu kan? Ni tiba-tiba nampak lah. Contohlah sambal lado dengan botol kecil macam tu, kita tampal je macam ni. RM29. Okay? Dia tak ada apa-apa. Dia tutup semua. Kan? Lepas tu dia ada tampal aja. Petepek ada tampal. RM29.90 dia bagi tahu. Okey. Tapi cuba bezakan sambal lado ni kita tukar. Kita tukar macam botol tadi tu, daripada botol biasa jadi tukar Starbucks, dan juga penampilan. Saya sebagai seorang penjual ketika itu, saya pakai yang lebih presentable dan berkredibiliti. Kalaulah saya naikkan sambal lado itu kepada RM39.90 dan saya letak saya punya botol tu dekat
orang kata letak dalam satu platform yang sangat cantik, nampak lebih outstanding dekat bahagian ruang tengah, ruang legal contohnya. Agak-agak orang datang tertumpu ke tidak? Kalaulah saya letak harga 49 sekalipun, agak-agak orang dekat tak untuk membeli? Dia bukan lagi kita nak apa dia kita nak approach dia untuk beli lagi. Adakah tuan puan biasa dengan bus-bus dekat luar sana tapi packaging tu nampak menarik, nampak wow daripada jauh, kuning memancar-mancar. Okey, makanan ingat branding. Okey, bila branding kita, branding produk kita, branding diri kita sama setanding. Okey, sama seiring. Okey, kat situlah permainan harga kita punya nilai dia boleh naik. Macam itulah. Dan itulah apa yang saya nak orang kata fokuskan kepada semua usahawan yang mana first impression ini fakta menyatakan 55% datangnya daripada penampilan. Itu fakta tuan-puan ni. Okey, jom saya kongsikan tentang saya inspirasi image usahawan. Ah, Okey tuan-puan, untuk seterusnya saya nak kongsikan kepada tuan-puan uh, okey tuan-puan untuk untuk okey tuan-puan untuk saya okey tuan-puan, sekarang ni saya nak kongsikan kepada tuan-puan yang mana ini seorang inspirasi image usahawan merupakan mentor saya dalam mentoring image branding personality yang mana tuan-puan nilaikan sendiri apa yang tuan-puan nampak setelah tonton video ini. Okey, boleh-boleh? Okey, jom. Some Okey, saya ulang. some Okey. Okey, sekadar video pendek tapi daripada video pendek itu tadi, saya nak tanya tuan-puan, kecil ke besar dia punya perubahan diri daripada biasa-biasa keluar biasa apa yang tuan-puan nampak? Okey, ada orang cakap wow, ada yang cakap uh, kau Syira memang nampak lain. Kan?
Of course, tuan-puan, bila kita dah upgrade image, kita punya penampilan luaran tu akan nampak lebih wow dan paling penting outstanding. Okay. Persoalannya kenapa kita betul-betul nak upgrade sedangkan bisnes kita dah capai 5 angka dah. Tapi ingat tuan-puan, untuk siapa yang betul-betul fokus untuk upgrade dia punya bisnes, nak jadi orang kata daripada 3 angka, nak jadi 4 angka, daripada 5 angka, nak jadi 6 angka, mereka ini semua orang kata faham dan jelas kenapa mereka perlu upgrade image. Kerana apa? Saya tekankan tadi daripada awal, iaitu bila kita self-growth, kita akan dapat sekali business growth. Ini adalah satu formula dan ianya adalah fakta. Kenapa? Ingat, rahsia first impression dinilai melalui penampilan. Okay, dan itu adalah fakta. Alright, jom kita teruskan. Saya sambung Okay. Don't judge a book by its cover. Setuju ke setuju? Okey, ramai kata setuju. Alright. Saya minta maaf tuan-puan. Di dalam kelas saya terpaksa tangkah besar-besar. Don't judge a book by its cover. Sebab realitinya tuan-puan, sebagai usahawan terutamanya, people judge a book by its cover. Kenapa tuan-puan? Sebab fakta. Saya dah cakap daripada awal tadi. Dah ulang sebanyak 2-3 kali. Fakta menyatakan 55% first impression dinilai melalui penampilan. Dan ini adalah kajian daripada Profesor Albert Mehrabian daripada UCLA. Okey, dan ini bukannya omong-omong kosong tuan-puan. Ini adalah orang kata fakta yang bukan saya yang berikan. Bukan yang saya yang kaji sendiri. Syok-syok sendiri. Bukan tuan-puan. Sebab ini adalah fakta dan dipakai di seluruh dunia. Okey. Tuan-puan juga kena tahu 3 kualiti usahawan yang perlu ada, iaitu profesional, confident dan paling penting boleh dipercayai. Okey, 30% juga fakta menyatakan jualan akan meningkat setelah etiket pekerja ataupun tim ataupun staf tuan-puan dinaik taraf. Okey, dinaik taraf. Okey? Okey. Persoalannya tuan-puan, untuk kita berubah perlukan keberanian. Tapi susah tak nak jadi berani? Cuba tanya pada diri tuan-puan, susah ke senang? Mesti susah kan? Saya sendiri lalui satu proses yang agak sukar dalam proses untuk perubahan diri pada 7-8 tahun yang lepas. Nampak? Apa yang saya dapat pada hari ini dan apa yang saya jadi pada hari ini adalah tindakan saya pada 7-8 tahun lepas. Mungkin juga 10 tahun yang lepas. Secara tak sedar. Tapi seingat saya lah yang betul-betul saya fokus gila-gila nak berubah. Gila-gila nak buat satu lonjakan paradigma pada diri saya sendiri adalah dalam 7 hingga 8 tahun lepas. Okay. Saya belajar step by step bagaimana untuk jadi lebih berani hadap segala kemungkinan di depan saya yang saya tak tahu apa yang akan saya jadi pada 8 tahun akan datang. Saya tak tahu. Tapi saya follow. Saya faham bila kita buat satu perubahan diri, insya-Allah kita akan orang kata lebih baik pada hari esok. Itu untuk satu hari. Ini kan pula kalau kita konsisten setiap hari. Okay, setuju ke setuju? Okay. Tapi, macam mana nak berani? Okay, kita mulakan dengan 3F. Ini adalah formula. Salin tuan-puan. Okay. Yang pertama sekali, kalau susah sangat nak berani, anda senaraikan fear anda. Kalau ada 10, senaraikan sekarang. Okay, dalam nota tuan-puan. Okay, tuan-puan dapatkan saya punya workbook. Saya dah share di dalam grup masing-masing. Okey, senaraikan 10 fear anda yang paling-paling anda terfikir. Apa dia fear? Fear tu ketakutan tuan-puan. Ya, bahasa, orang kata bahasa Jawanya,
ketakutan. Ketakutan. Apa ya bahasa Jawa? Ah, Allah, saya lupalah. Siapa orang Jawa kita geng Alright. Senaraikan 10 fear yang tuan-puan rasa macam puan tak boleh nak go lah, tak boleh nak buat. Kenapa? Apa yang puan takut? Tuan-puan takut nak buat live, tuan-puan takut nak buat closing WhatsApp, tuan-puan takut nak call orang, tuan-puan takut nak jumpa orang depan-depan. Tulis sahaja 10. Daripada situ, okay, puan asingkan pula. Okay, ini cara untuk selesaikan isu besar fear tuan-puan. Okay, daripada 10 tadi, tuan-puan bulatkan 5 fear yang paling tuan-puan rasa tuan-puan nak selesaikan cepat. Ini ada kena-mengena dengan bisnes tau. Okay, kalau takut nak buat live, okay, bulatkan nombor tu. Okay, kalau takut nak berjumpa dengan orang, tak tahu nak cakap apa, bulatkan pula. Ambil yang 5 terbesar. Okay, dah tuan-puan Alright, bagus. Okay, sekarang ni daripada 5 tadi tu, okay, tuan-puan bulatkan 2 sahaja. Okay, selesai? Okay, letak tepi. Okay, kenapa letak tepi? Sebab saya nak tuan-puan selesaikan 2 masalah tuan-puan tadi di hujung kita punya sesi untuk topik pada malam ini. Saya nak tuan-puan boleh, orang kata bila upgrade image, tuan-puan kena selesaikan fear tuan-puan tadi melalui upgrade image. Jangan tanya saya kenapa, tuan-puan just follow je. Ingat, bila kita nak dapat ilmu ini dan lebih diberkati, dan paling penting kita dapat betul-betul 100% faham, jelas dan boleh di-apply, kosongkan gelas tuan-puan, sebab itu adalah cara bila kita nak menuntut ilmu daripada guru yang baru. Walaupun tuan-puan mungkin dah tera dalam ni ada lawyer, ada doktor, yes, tuan-puan semua saya tahu background yang hebat-hebat. Tapi ingat, bila kita berguru, kita kena kosongkan gelas kita tadi, macam botol ini tadi, supaya kita dapat isi segala banyak ilmu-ilmu yang kita dapat pada malam ini, supaya kita senang nak apply. Mungkin tuan-puan kata benda ni simple je, kenapa nak kena asingkan 10? Kenapa tuan nak kena asingkan 5 lepas tu 2? Untuk apa? Jangan banyak tanya, buat je. Sebab daripada situ nanti akan step by step tuan-puan akan berubah dan tambah baik diri secara tak sedar. Jangan tanya kenapa, just buat je. Percayalah cakap saya. InsyaAllah tuan-puan bermula pada malam ini, perubahan yang daripada kecil tadi yang tuan-puan just bulat tu, okay, sebenarnya tuan-puan dah buat satu perubahan diri. Kenapa? Sebab tuan-puan boleh ikut arahan saya. Okay? Okay, tahniah untuk siapa yang buat tas kecil tadi. Okay. Untuk cara kedua untuk dapatkan keberanian, tuan-puan kena face to face yourself. Setiap hari tuan-puan tengok cermin. Tengok apa tuan-puan? Tengok cermin. Okay? Puan-tuan hari-hari kena tengok cermin tuan-puan. Tengok cermin. Okay. Tuan-puan kena tengok cermin. Macam mana tuan-puan tengok cermin tu ada adabnya. First of all, kita orang Muslim of course kena baca doa, betul tak? Okay, baca doa lepas tu tengok apa tuan-puan? Selalu tuan-puan tengok apa? Baik mengaku. Adakah tuan-puan puji diri sendiri ataupun tuan-puan buat apa? Okay, saya suka yang mengaku tuan-puan. Tolong jadi, malam ni kita tak nak jadi macam acah-acah baik sangat, acah-acah pandai sangat. Jangan tuan-puan, just be yourself. Tuan-puan tengok cermin, first thing first tuan-puan duk belik apa? Terima kasih kerana memberi jawapan kepada saya. Picit jerawat. Ada yang duk belik lubang hidung. Ada yang duk celah tepi-tepi mata. Duk belik, ya Allah kulit aku banyaknya jeragat. Banyaknya jerawat. Ya Allah ada ubat betapa. Tuan-puan, kita setiap hari bila tengok cermin, kita tengok kekurangan diri tuan-puan. Kita tak pernah nak tengok kelebihan diri. Itulah kita punya kesilapan tuan-puan. Jadi pada kali ini, bermulanya
malam ini sebelum tidur tuan-puan, apa yang saya nak tuan-puan buat adalah change. Mulai hari ini, tengok cermin dan cari, tuliskan apa dia kelebihan tuan-puan. Tak kisahlah benda sekecil-kecil. Oh, aku suka senyum. Aku murah senyuman pada orang. Aku selalu beri salam yang pertama, bukan tunggu orang bagi salam. Aku yang mulakan salam perkenalan, bukan tunggu orang tanya siapa nama aku. Aku yang mulakan. Aku yang volunteer untuk jawab soalan. Semua tu tuan-puan akan memberikan satu perubahan diri. Untuk change diri hanya buat satu perubahan kecil tuan-puan. Lihat apa itu kelebihan diri tuan-puan, bukan kekurangan diri. Boleh-boleh? Okay, untuk seterusnya, tuan-puan kena fokus what you can control. Bukannya apa yang kita tak boleh kontrol. Contoh tadi, kesinambungan daripada tengok cermin. Kita tak boleh nak kontrol apa yang keluar dekat wajah kita. Kalau kita dah pakai ubat sekalipun, um, kita dah pergi apa ni, buat facial, kita dah buat laser. Tapi kalau dia nak tumbuh, tumbuh juga tuan-puan. Kita tak boleh kawal. Tapi kita boleh protect dia. So kita fokus. Sebab tu saya boleh cakap fokus kepada kelebihan diri. Jangan tengok pada kekurangan diri. Kita fokus kelebihan diri yang kita dah ada. Dalam ruangan lingkup kita tu mesti ada kelebihan diri kita yang kita tak sedar selama ni. So fokus kelebihan diri yang kecil tadi dan besarkan. Kalau kita murah senyuman, okay, kita selalulah senyum pada orang dan mulakan step by step. Dengan senyuman tadi tu, yang manis tadi, orang suka kan? So, step by step, kalau orang dah suka kita, kita nak buat apa? Kita betulkan lagi yang benda lain. Kita fokuskan kelebihan diri tuan-puan, bukan kepada kekurangan diri. Ianya adalah satu, orang kata, teknik yang tuan-puan sebenarnya tak sedar. Bila kita fokus kepada kelebihan diri, kita akan dapat cover semua kekurangan diri. Sila bulan, kita pun tak perasan kita ada kelemahan sebenarnya. Tapi ingat, orang yang baik sebenarnya dia fokus juga. Dia kena sedar dia ada kelemahan. Jangan langsung tak sedar. Cuma, orang kata letak di tepi supaya kita berani untuk berhadapan dengan orang lain. Okay, boleh-boleh tuan-puan? Alright. Seterusnya, saya nak tanya tuan-puan, kenapa kita kena confident sebagai usahawan? Terutamanya, kenapa kita kena confident? Jawab dalam ruangan chat ataupun dalam satu les kertas kosong. Okay, macam-macam jawapan saya dapat kat sini, bagus. Kenapa tuan-puan kena confident? Yelah, nak menjual. Okey, ada yang tulis nak mudah untuk closing. Okey, ada pula yang tuan-puan jawab, saya nak, orang kata, lebih bijak peta berbicara macam Puan AG. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, saya insyaAllah kalau betul-betul fokus pada kelas malam ini, daripada cakap tergagap-gagap, InsyaAllah. Saya ada result tuan-puan yang mana saya punya, orang kata, klien, beliau merupakan seorang yang gagap. Kalau cakap tu, kenapa? Kenapa kena confident? Gagap tuan-puan, penyakit gagap ni datangnya daripada tak confident lah tuan-puan. Sebenarnya, dia bukanlah satu penyakit yang tidak boleh dirawat. Tapi kalau kena cara, tahu tekniknya, insyaAllah. Okey tuan-puan? Saya tak cakap tuan-puan, tak cakap orang kata kosong tuan-puan, sebab memang ada result. Bila kita upgrade image, yang mana klien saya tu Alhamdulillah daripada seorang yang gagap, petah berbicara, malam jadi seorang trainer. Siapa orangnya? Dirahsiakan. Identiti dirahsiakan. Alright. Seterusnya, 3C. Dalam nota tuan-puan ada 3C. Apa itu 3C? Yang pertama sekali, confident. Okay, confident. Convince. Seterusnya, close deal. Okay, ini dia punya aturan dia. Confidence, close deal, convince. Kenapa penting sangat confident, close deal dan convince ni? Sebab tuan-puan, bila kita confident, kita mudah untuk close deal.
bila kita nak close deal tu. Kenapa? Sebab kita nak convince orang. Kita nak convince orang untuk mereka dengar cakap kita, untuk mereka percaya cakap kita. Kalau kita tak convince orang, kita susah nak close deal, tuan-puan. Bila dah susah nak close deal, macam mana kita nak convincekan mereka untuk beli kepada kita? Susah, tuan-puan. Sebab tu pentingnya confident. Alright? Okay. Dah cuba macam-macam tapi masih tak berani dan confident. Apa nak buat? Apa nak buat, tuan-puan? Susahnya nak berani, susahnya nak confident. Dah buat macam-macam, dah masuk kelas macam-macam. Dah jumpa cikgu tu, jumpa cikgu ni. Okey, kita pergi pula ke 3U, tuan-puan. Okey, 3U ni apa, tuan-puan? Upgrade 3U, tuan-puan. Yang pertama, upgrade mentor. Yang kedua, upgrade knowledge. Yang ketiga, upgrade circle. Buat 3 perkara ni, tuan-puan, insya-Allah perubahan besar dalam hidup tuan-puan 100%. Saya cakap bukan kosong, tuan-puan, pasti tuan-puan akan buat satu lonjakan paradigma dalam hidup. Yang pertama sekali memang tuan-puan kena upgrade mentor. Dalam bisnes ramai orang cakap kena ada mentor, kena ada mentor. Tapi mentor macam mana? Okay, nanti insya-Allah next sharing saya akan jelaskan sebenarnya mentor ni kita kena ada 5, tuan-puan. Okay, 5. Okay, nanti next ingatkan saya kongsikan apa itu 5 mentor. Yang kedua, tuan-puan, kita kena upgrade knowledge. Sebab daripada kita upgrade mentor, kita akan dapat upgrade knowledge kita secara langsung. Okay, knowledge ni ada banyak, tuan-puan. Banyak lagi dia pecahan dia. Okay, yang ketiga kita nak fokuskan kepada upgrade circle. Kalau tuan-puan dalam kumpulan bisnes yang sama, contoh ada saya punya peserta daripada sini, cemilan contoh. Tuan-puan semua dah duduk dalam circle cemilan. Dah hampir 6 bulan dan hampir setahun contoh. Tapi tuan-puan masih duduk dalam circle yang sama. Tuan-puan akan dapat knowledge yang sama, skill yang sama. Tapi kalau tuan-puan tambah circle, join mana-mana circle, dekat luar sana contoh, siapa yang ambil goal, package goal saya, tiket goal, mereka akan join satu circle yang baru, yang mana dalam circle tu kita akan kongsikan tips-tips dan juga mungkin orang kata bonus-bonus yang tiba-tiba saya nak bagi. Dan dalam circle goal itu juga kita akan dapat berikan banyak peluang-peluang lain. Contohnya tiba-tiba saya nak buat meet and greet bersama dengan circle. Contohnya ada bulan ni saya nak bagi tawaran istimewa kepada circle. Okay, Go Circle sajalah yang dapat. Siapa yang tak upgrade Go Circle pada malam ini ataupun selewat-lewatnya besok sangatlah rugi sebab saya hanya akan share dalam Go Circle dan bagi extra bonus tu kepada Go Circle sahaja. Tidak kepada tiket selain Gold. Alright? Jangan kecil hati tau. Saya dah bagi tahu siap-siap. Alright. Apa yang kita nak belajar dalam topik pertama ni? Ya Allah, tuan-puan. Dah hampir 1 jam. Takkanlah baru nak masuk. Tapi tuan-puan, saya nak tanya tuan-puan. Daripada slide pertama lagi, adakah tuan-puan belajar sesuatu pada malam ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih tuan-puan. Saya percaya tuan-puan dapat banyak sebenarnya ilmu-ilmu. Sebab kita belum masuk lagi, tuan-puan. Kita belum masuk lagi topik utama kita pada malam ini, iaitu first impression. Ya Rabbi, baru nak masuk first impression. Betul, tuan-puan. Sebelum kita nak masuk first impression, saya kena bagi intro dulu. Yang mana intro itu adalah kata sebelum kita nak start engine tu, kita nak naik kereta, kita kena panaskan enjin. Samalah macam tu, tuan-puan, kita punya kelas. Sebelum kita nak masuk, kita nak jalan, teruskan perkongsian ilmu pada malam ini, kena panas enjin dulu. Kena belajar benda basic dulu. Supaya kita mudah nak terima ilmu yang lebih berat sebenarnya pada malam ini. Alright. Apa itu first impression? Okay, sebelum saya teruskan, perkenalkan model saya pada malam ini, pembantu saya pada malam ini namanya Aisyah Humaira. Sedap nama tuan-puan. Okay, Aisyah ni, dia tanya, apa itu first impression?
Okay, sama juga macam tuan puan. Apa itu sebenarnya? Mungkin ramai dah tak tahu. Tapi saya nak beritahu kepada yang ramai lagi tak tahu. First impression ni sebenarnya kuasa visual manusia. Manusia. Syashul puan-puan. Okey, kuasa visual manusia itu sangat tinggi tuan-puan. Okey, dalam 3 hingga 7 saat, orang luar ni, orang yang memandang kita ni, dia boleh menilai kita. Dalam 3 hingga 7 saat. Kalau dulu mungkin 7 saat tuan-puan, tapi zaman ini adalah zaman teknologi. Semuanya zaman digital tuan-puan. So 3 saat sahaja orang menilai kita. First impression dinilai melalui penampilan. Okey, ingat first impression manusia ni boleh menilai kita melalui penampilan. Penampilan ni banyak tuan-puan. Penampilan kita dekat pakaian, penampilan kita, apa yang kita tampilkan dekat media sosial. Dia banyak sebenarnya tuan-puan. So 3 hingga 7 saat. 7 saat tu kalau offline tuan-puan, tapi untuk media sosial iaitu online terutamanya 3 saat orang boleh menilai kita. Okey, penting untuk tarik perhatian dan bina kepercayaan. Itu adalah first impression tuan-puan. Kalau kita tak jaga first impression, kita susah nak tarik perhatian. Susah nak tarik mata orang untuk lihat apa yang kita kongsikan. Apa yang kita paparkan dekat media sosial. Apa yang kita nak sampaikan kepada audien. Orang susah untuk tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Apatah lagi nak bina kepercayaan. Okey, tuan-puan screenshot kalau nak. Tapi video ni saya akan bagi kepada tuan-puan kemudian. Okey, di social media tuan-puan, first impression dinilai dalam tempoh 3 saat. Saya dah bagi tadi. Inilah dia tuan-puan. Apa ni? Kita tuan-puan, kita mana ada tengok macam ni je kan? Kalau kita suka, kita like. Tak suka, kita swipe. Okey, setuju tuan-puan? So, ceritanya dekat social media first impression ni dinilai dalam tempoh 3 saat. Apa 3 saat tu? Ya, bila kita scroll tu tuan-puan, uh, dia bunyi 1, 2, 3. Dia tengok 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau dia suka, dia akan lebih. Okey? Setuju tuan-puan? Sebab kita pun sama. Macam tu lah tuan-puan. Itu yang saya nak sampaikan sebab itulah 3 saat. Okey? Dan itu adalah fakta. Okey? Ini adalah 7 saat pertama yang mana kalau interview tuan-puan daripada buka pintu. Okey, daripada kita buka pintu. Cik tuan-puan saya terganggu dia punya screen. Okey, saya ulang video ni. Okey, bayangkan ini adalah sesi interview, tuan-puan buka pintu. Daripada buka pintu, berdiri jalan. Okey, siapa yang pernah interview Okey, yang tak pernah pun dengar. Okey, daripada buka pintu, okey, tuan-puan akan berjalan masuk. Okey, ni buka pintu dah berjalan masuk. Okey, kalau interview kita tak adalah salam tuan-puan Okey, kalau usahawan daripada luar sana kita nak jumpa klien kita jalan, kita senyum. Okey, kat situ dalam 7 saat tu orang yang memandang kita di depan tu menilai kita dalam tempoh 7 saat. Dia tengok daripada atas sampai bawah tu boleh dah nilai kita punya penampilan. Pandangan pertama dia tengok penampilan dulu. Itu adalah fakta tuan-puan. Tuan-puan dah tahu tengok tadi slide yang awal. Yang mana bila kita interview pun tuan-puan daripada buka pintu berjalan step by step langkah demi langkah sebelum kita duduk. Itu adalah 7 saat pertama yang tuan-puan kena fokuskan. Yang mana first impression para penemu duga 3 hingga 5 orang di depan kita itu mereka akan nilai kita daripada sudut apa? Apa yang mereka lihat tuan-puan, apa yang kita pakai. Warna apa kita pakai, corak apa kita pakai, baju apa, seluar apa, tudung apa, kasut apa, jam apa, beg apa. Kalau kita bawa beg. Okay, cerita dia, saya bukan nak ajar macam mana nak interview. Tapi insyaAllah kalau berminat, tuan-puan boleh PM saya untuk dapatkan tips-tips. Dan paling penting untuk Girl Circle, insyaAllah akan dapat tips-tips percuma daripada saya. Okay, tuan-puan? Alright, saya seterusnya. Ya, tuan-puan terganggu lah slide ni.
Okey. First impression ni kepada siapa tuan-puan? Nampak? Cik Aisyah kita senyum. First impression ni kita kepada online dan offline. First impression dinilai zaman ini di dua tempat tu dia on. Nak sebut dua, keluar tiga. Okey, di dua tempat tuan-puan. Dekat online dan juga dekat offline. Okey, kalau dulu tuan-puan hanya di offline. Cerita dia zaman ini kita dah zaman teknologi, zaman digital. So, kita punya first impression ni akan dinilai di mana-mana tempat kita buat posting. Kalau kita usahawan, of course kita tak fokus kepada satu media sosial. Kita fokus ada yang Facebook, ada yang Instagram, ada yang TikTok, ada yang WhatsApp saja. Macam mana sekalipun di mana tempat platform online platform kita fokus, itu ada first impression yang patut kita jaga dan paling penting kita sebagai usahawan kita kena betul-betul fokus apa first impression yang kita nak kedepankan untuk audien kita, nilai kita. Sebab kita dah tahu dah fakta tadi. Yang first, 3 kualiti usahawan yang kena ada iaitu professional, confident dan boleh dipercayai. Dan 55% itu tadi first impression dinilai melalui penampilan. So kalau kita tak jaga tuan-puan first impression kita dekat online, macam mana kita nak close deal dia dan jumpa dekat offline? Okay, kita terbalikkan situasi, kita tak jaga first impression kita di offline. Macam mana kita nak sambung communication kita dekat online, networking kita dekat online? So, zaman ini dia berkait rapat online dan offline. So, dua-dua tempat kita kena jaga first impression. Walaupun, contoh pada kelas malam ini, saya dah cakap kena onkan video. So, bila kita onkan video, of course kita kena jaga. Saya minta maaf, saya tak dapat nak nilaikan siapa yang menutup video pada malam ini. Okey, bila kita kita tak buka video, saya tak boleh nak nilaikan first impression tuan-puan dan saya tak kenal. Dia sangat rugi bila tuan-puan sebagai usahawan join mana-mana seminar, terutamanya kelas saya, tuan-puan tak onkan video. Sebab kena ingat daripada networking inilah, okay, dalam kelas kita boleh membina networking. So siapa yang bijak ambil peluang ini. Tapi siapa yang tutup video di mana-mana kelas walaupun tak semestinya kelas saya, so tuan-puan akan buang satu peluang besar dalam bisnes tuan-puan. Sebab kita kena ingat networking zaman ini kita boleh buat secara online. Tapi salah satunya adalah bila kita join kelas mana-mana yang terutama yang ada buat circle dan sebagainya. So, mana yang faham, mereka akan onkan video. Sebab contoh, pada malam ini saya nampak yang bertudung kuning, saya menampak yang bertudung merah. Jelas mereka sedang membina first impression bersama dengan saya. So, daripada sini saya boleh nilaikan tuan-puan sangat berminat untuk belajar lebih lagi. Tuan-puan sangat fokus kepada ilmu pada malam ini. Tuan-puan betul-betul nak berjaya pada malam ini. Sebab daripada sinilah tahap keseriusan anda dalam untuk meningkatkan diri sendiri untuk mengembangkan lagi orang kata proses perubahan diri itu nampak serius. Barulah bisnes kita boleh berkembang pesat. Okay, dia datangnya daripada diri sendiri dulu tuan-puan. Simple. Alright. Saya nak tanya tuan-puan. Apakah pandangan pertama bila tuan-puan nampak kita punya pada saya beliau adalah artis nombor 1 Malaysia. Daripada dulu, daripada tahun 95. Beliau konsisten. Setuju ke setuju? Okay, ramailah cakap cantik, suara sedap, merdu, terpukau dengan suaranya, sopan santun, peramah, baik hati. Nampak? Okay. Apa yang tuan-puan sebutkan dan saya cakap tadi daripada tahun 95, okay, Datuk Seri Nurhaliza, dia bukannya membina first impression tuan-puan. Beliau membina long lasting impression. Yang mana ini yang tuan-puan kena buat. Bukan sekadar cipta first impression tapi long lasting impression.
Contoh, Datuk Siti, penampilan yang sopan dan tidak berlebihan, setuju. Yang kedua, beliau seorang yang berkeyakinan tinggi tapi sentiasa merendah diri. Yang ketiga, beliau juga seorang yang menenangkan dan boleh menghiburkan orang lain. Dan keempat, Datuk Siti seorang yang sangat positif dan mudah didekat. Setuju ke setuju, tuan-puan? Itulah Datuk Siti Nurhaliza yang kita kenali daripada dulu sampai sekarang. Saya membesar dengan lagu-lagu beliau yang sangat-sangat orang kata sangat merdu, orang kata evergreen lah tuan-puan ya. Lagu-lagu beliau sampai sekarang. Kalau saya membesar dengan lagu Purnama Merindu pada tahun 98. Nampak saya boleh ingat. Pada tahun 97 lagu Aku Cinta Padamu. Cik. Kan? Tahun 99 saya dah tak ingat. Okey, sebab lagu tahun 97, 98 sangat viral dan kau tak silap saya memang dapat juara lagu. Kita bukan nak berbincang pasal lagu, tapi saya nak bagi tahu kat sini apa yang Datuk Siti Nurhaliza kedepankan dan maintain sehingga kini adalah long lasting impression. Dan mungkin siapa yang ikuti perkembangan Datuk Siti, beliau merupakan baru-baru ini pada tahun lepas, akhir tahun lepas tak silap, dalam Gegar Vaganza, kalau tak silap saya, Bos Susu menyatakan Datuk Siti Nurhaliza adalah orang kata duta beliau sampai ke level international. Kenapa? Wartawan tanya ketika itu ramai artis. Kenapa Datuk Siti? Okay, Bos Susu menyatakan bahawa ramai-ramai artis dan selebriti, Datuk Siti Nurhaliza satu-satunya artis yang berkredibiliti tinggi. Apa itu berkredibiliti tinggi? Tuan-puan kena tahu, kena faham pada malam ini apa itu berkredibiliti. Berkredibiliti itu adalah diyakini, okay, dan dipercayai. Dia bukan sekadar cantik. Okay, berkredibiliti ini bukan sekadar berpakaian elegan, tapi berkredibiliti itu diyakini dan dipercayai. Okay, saya nak tekankan pada malam ini tuan-puan, okay, saya nak tekankan pada malam ini sekali lagi iaitu cantik dan handsome belum tentu anda berkredibiliti tinggi. Okey, seperti yang Bos Susu nyatakan pada orang kata dalam sesi temu ramah beliau bersama wartawan, beliau menyatakan bahawa satu-satunya artis yang berkredibiliti tinggi adalah Datuk Siti Nurhaliza. Okey, saya sendiri tak sangka Bos Susu menyatakan pendapat yang sama. Saya dah gunakan orang kata berkongsi kepada ramai usahawan, ribuan usahawan untuk slide ini tentang Datuk Siti Nurhaliza ni dah lama tuan-puan. Daripada 5 tahun lepas lagi. So, nak jadi cerita bukan saya seorang sajalah perasan. Yang mana Datuk Siti Nurhaliza, maaf, satu-satunya artis nombor 1 dan paling penting beliau berkredibiliti tinggi. Saya ulang tuan-puan, cantik dan handsome belum tentu anda berkredibiliti tinggi. Jadi macam mana nak maintain kredibiliti itu? Next slide kita akan jumpa dan faham apa itu berkredibiliti. Alright. Okay, saya sambung tuan-puan Okay. Tuan-puan, you will never get a second chance to make a first impression. Okay, tuan-puan tak dapat peluang kali kedua tuan-puan. Kalau kali pertama tuan-puan dah hancurkan first impression tuan-puan depan klien tuan-puan. Tuan-puan akan hancurkan, okay, akan musnahkan first impression tuan-puan dekat online. Kalau ketika itu contoh investor tertengok ada satu perkataan ataupun gambar yang tak sepatutnya tuan-puan post ataupun status, tuan-puan telah membunuh first impression tuan-puan kepada investor yang tertengok kebetulan. Tapi tuan-puan juga ada peluang besar sekiranya tuan-puan fokus kepada first impression dekat online, ketika itu investor ternampak.
satu posting yang luar biasa dan ada wow factor, dan lebih luar biasa lagi Tuan Puan cipta orang kata first impression yang sampai boleh bawa termimpi-mimpi. Investor tu tak boleh nak tolak Tuan Puan. Itulah dia kuasa first impression Tuan Puan. Okay. Kalau Tuan Puan tak percaya, tunggu sampai habis kelas ni dan esok Tuan Puan buat sedikit satu perubahan demi sedikit. Okay, perubahan sedikit demi sedikit Tuan Puan. Kita nak berubah, tak boleh drastik Tuan Puan, nanti terkejut. So, buat tindakan. Kalau hari ni pakai tudung hitam, besok tukar Tuan Puan. Okay, kita tak nak fokus kelas warna pada malam ini. Okay, apa nak pakai warna esok, lusa dan seterusnya. Saya nak guide Tuan Puan sedikit demi sedikit. Supaya Tuan Puan tidak stres buat perubahan diri. Sebab kita nak ubah diri ni, kita perlu sedikit demi sedikit Tuan Puan. Perubahan diri ni kita tak boleh drastik. Sebab kita dah hidup, contoh dah hidup selama 40 tahun dengan pakaian yang kita selesa. Tapi untuk kita tukar kepada contoh, biasa dah pakai hitam, tiba-tiba nak pakai terang, Tuan Puan akan rasa macam, yes best, tapi untuk konsisten, Tuan Puan akan jadi macam, lama-lama Tuan Puan rasa macam terpaksa pula kan? Sebab Tuan Puan terpaksa ubah. Terpaksa daripada tudung sarung yang senang tak payah iron, tiba-tiba nak kena pakai shawl. Contoh, Tuan Puan daripada baju yang ada tu, baju tu je. Baju warna kena gosok, contoh. Tuan Puan akan mengalami satu perubahan fasa hidup yang agak stres, kena iron pula. Itu yang saya cakap. Perubahan tu tak mudah, tapi tak juga susah. Kalau Tuan Puan tahu objektif kenapa Tuan Puan kena berubah. Okey, saya teruskan. Apa itu image sebenarnya? Okey, A, B, C. Okey, kita nak belajar A, B, C, Tuan Puan. A, ayam. B, bola. C, kuda. Kuda? Tak apa Tuan Puan, si cacing. Okey, tak ada Tuan Puan. Kita nak belajar tentang image itu. Saya nak bagi Tuan Puan semudah A, B, C. Iaitu A untuk appearance, penampilan. B, behavior, tentang sikap dan kelakuan. Dan ketiga, C, communication. Itulah dia image Tuan Puan. Bukan sekadar makeup, bukan tukar tudung, tukar baju Tuan Puan. Bukan itu sahaja tentang image. Image tu ada tiga komponen utama, iaitu appearance, komunikasi dan juga appearance, behavior dan juga komunikasi. Apa tergagap sekejap ni? Kan? Masya Allah. Alright. Saya dah kata slide saya dia dah berterabur dah. Alright. Sekejap ya Tuan Puan Okey Tuan Puan. Itu kesimpulannya. Image tu ada tiga, iaitu appearance, behavior dan communication. Bukan sekadar tudung, baju, makeup. Asalkan upgrade image je, orang ingat yang itu saja. Sebenarnya orang kata sebenarnya image tu ada tiga komponen utama, iaitu appearance, behavior dan communication. Okay. Pada malam ini Tuan Puan dah tahu. So, janganlah lepas ni asal kena upgrade image je, Tuan Puan terus ingat image grooming. Nak belajar makeup, nak tukar warna itu, warna ini. Sedangkan ianya tiga komponen utama, iaitu appearance, behavior dan communication. So, kalau saya tanya balik, apa itu credibility? Tuan Puan perlu upgrade tiga perkara ini, yang mana Datuk Siti Nurhaliza itu contohnya, beliau orang kata jaga tiga komponen ini. Datuk Siti jaga appearance, dia jaga behavior dia, sikap dan kelakuan dia dengan audien, dengan peminat dia, dengan followers dia. Beliau juga jaga komunikasi bersama dengan audien daripada dulu sampai sekarang. Seorang cakap yang lemah lembut, tegas bila perlu, tidak cakap dengan beremosi, tidak ada. Saya tidak nampak, tak pernah nampak Datuk Siti ni dia beremosi. Tengok wajah dia pun tenang saja kan. Okay. So, apa implikasi bila kita tak upgrade image Tuan Puan? Ada 5. Tak nak. Okay. Bukan tak nak, tak ada. Okay, 5 tak ada. Kita tak akan
Tak ada keyakinan diri tuan-puan, kita tak ada rasa percaya diri, kita tak ada credibility, okay? Tak ada credibility, tak ada followers yang berkualiti dan tak ada sales. 5 tak ada ni tuan-puan, sangat besar impak dia pada usahawan terutamanya kalau tak upgrade image. Okay, tak mudah tuan-puan. Bila kita tak upgrade image ni, kita first kali keyakinan diri kita akan tak ada. Siapa yang ada bagus, tapi kalau ada keyakinan diri, kadang-kadang kita tak percaya diri. Beza tuan-puan. Okay, keyakinan dan kepercayaan tu beza. Okey, mungkin juga tuan-puan dah ada dah keyakinan, percaya diri, tapi tuan-puan tak ada credibility. Macam saya cakap tadi, tuan-puan cantik, rasa dah diri tu handsome, tapi tak bercredibility. Orang masih tak yakin dan percaya. Kenapa ni? Okay. Tapi mungkin juga tuan-puan tinggi followers, tinggi sales, tapi tuan macam masih tak berkeyakinan tinggi. Tuan-puan boleh capai 5 angka tapi dia stuck, tak boleh pergi ke 6 angka. Sebenarnya kat situlah kita punya orang kata ada side yang kita tak perasan yang mana kita perlu upgrade image. Okay, antara image tadi mana yang kita nak fokuskan? Appearance ke, communication ke, kita punya behavior. Behavior ni adalah sikap dan kelakuan. Mungkin kita boleh buat konten gila-gila sampai viral, tapi kita punya konten tu banyak negatif. Kan? Sebenarnya kita dah turunkan credibility kita. Bukan turun sikit-sikit tuan-puan. Ingat bila kita viral benda yang tak elok tuan-puan nak 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 bagi orang kata mindset orang lihat kita secara positif tu tak mudah. Susah bila kita dah viral satu-satu perkara yang negatif. Nak bangkit balik boleh tapi take time. So sebagai usahawan tuan-puan kadang-kadang boleh jadi kerugian yang sangat teruk. Sebab dari segi followers akan menurun, orang akan unfollow, dari segi sales akan mungkin juga diboykot. Okay? Biasa tak kita nampak ada orang viralkan founder menipu, founder scammer. So itu perkara-perkara yang boleh membunuh credibility kita. Kita tukarlah nama kita daripada contoh Markona. Minta maaf tuan-puan, Markona tak ada dalam kelas kita kan? Okey, Markona. Kita nak tukar kepada Maria Mariana. Perempuan kan? Macam itulah maksud saya. Bila kita dah bunuh credibility kita sebagai seorang usahawan, tak mudah untuk kita bina balik. Tapi saya tak kata langsung tak boleh. Cuma tak mudah. Okey, kita dah buat satu kerugian dalam hidup kita. Tak lagi dalam bisnes kita. Okey? Alah, mesti tuan-puan tertanya-tanya. Mark Zuckerberg tu billionaire kot. Elok je dia pakai t-shirt warna biru pudar-pudar gitu. Kan warna tema Facebook lah kan. Biru muda, biru lembut, biru langit. Macam langit bila buka Facebook je kita nampak macam warna langit. Okey? Mark Zuckerberg ni tuan-puan, beliau siapa yang tak tahu, beliau merupakan owner Facebook dan usahawan internet. Dalam usia 23 tahun beliau dah jadi jutawan termuda di dunia. Okey tuan-puan, saya teruskan. Okey, Mark Zuckerberg ni tuan-puan yang ramai tak tahu, sebelum beliau membina personal branding dekat Facebook dengan berpakaian t-shirt semata-mata, Mark Zuckerberg ni sebenarnya dekat belakang tabir membina networking dengan berpakaian profesional. Bila dekat luar negara tuan-puan, pakaian suit merupakan pakaian profesional mereka. Okey, sama juga macam kita. Kita mungkin ada pelbagai mengikut adat dan budaya. Ada pakaian baju Melayu, ada pakai baju kurung. Okey, nanti dekat tempat lebih corporate mungkin kita pakai suit. Kalau wanita pun sama pakai suit. Jadi kita ni lebih terdedah dengan adat dan budaya. Jadi agak cacah marba pakaian kita. That's why saya cakap, saya ulang lagi sekali, cantik dan handsome belum tentu anda berkredibiliti tinggi. Macam Mark Zuckerberg ni tadi, ada 3 situasi yang berbeza. Okey, satu, beliau berjumpa presiden. Yang kedua, gambar kedua bertali leher warna merah yang lebih terang. Beliau ketika itu menyampaikan ceramah. Beliau merupakan seorang speaker ketika itu. Gambar ketiga, mungkin juga beliau seorang hakim ataupun juri. Nampak beliau
bertali leher warna biru, yang mana maksud berbeza-beza dekat setiap warna yang Mark Zuckerberg pakai. Okay? Dekat luar sana, warna tai bagi seorang lelaki main peranan utama. Sekiranya Mark Zuckerberg berjumpa dengan Presiden, nampak beliau tidak memakai tali leher warna merah terang. Dia pakai warna merah gelap sebab Presiden ketika itu, of course, walaupun tak nampak, dia memakai warna tali leher yang lebih terang. Seperti gambar kedua, Mark Zuckerberg. Itu adalah etik asas yang tuan-puan kena tahu. Okey? Maksudnya saya nak cakap kat sini, Mark Zuckerberg pun dia bina dia punya branding, dia bina personal branding melalui pakaian tema berbaju t-shirt tidak berkola warna biru. Yang paling penting dia nak kedepankan warna biru itu. Dia tulis Facebook dekat t-shirt dia kan. Tapi semasa bersama dengan circle dan membina networking dengan usahawan dekat luar sana, beliau memakai suit. Yang itu beliau tidak tayangkan kepada umum. Kita nampak apa yang beliau tayangkan, kita ikut. Sedangkan dengan membina networking dekat luar sana, Mark Zuckerberg dapat investor sehingga dapat bina income berbilion dengan membina networking dan menjual dekat luar sana. Tapi apa yang kita dipaparkan dekat Facebook adalah beliau untuk membina personal branding dengan warna identiti Facebook tu sendiri. Kita pula duk percaya nampak apa yang nak kita nampak saja. Yang kita tak nampak kat belakang tu, itu yang kita nak fokuskan pada malam ini tuan-puan, iaitu tentang style personality. Apa yang sesuai untuk usahawan? Okey. Okey, janda menunjukkan 1 jam lebih tuan-puan Alright. Okey. Untuk pengetahuan tuan-puan, style personality usahawan ada 4 sahaja, iaitu yang pertama natural, kedua romantik, ketiga klasik dan keempat dramatik. Okey, keempat ini adalah gaya personality semua orang. Okey, dia tidak tertumpu kepada usahawan semata-mata. Tapi pada malam ini, saya percaya bukan sekadar usahawan yang join webinar saya. Tak ada masalah. Bukan saja usahawan tu kepada diri sendiri. Sebab sama. Terutama kepada anda yang bekerjaya. Okey, tak kisahlah kerjaya anda apa. Anda sebagai seorang guru, lawyer, doktor dan sebagainya, tuan-puan tukar kepada perkataan usahawan tu kepada diri tuan-puan punya kerjaya. So, jelas ya tuan-puan? Alright. Ini adalah kumpulan natural. Okay. Pada malam ini, fokuskan kepada apa ciri-ciri yang saya nyatakan sebentar lagi dan tolong take note sebab tuan-puan kena faham dulu diri dulu, barulah tuan-puan boleh faham siapa di depan tuan-puan. Sebab pada malam ini, kita akan belajar tentang 4 personality ini, kita boleh dapat 2 perkara. Selain daripada kenali diri kita sendiri, kita juga akan kenali siapa di depan kita. Tak kisahlah depan kita tu, pasangan kita, tim kita, bos kita, anak kita. Okey, anak tu dah tentulah acuan kita. Okey, sorry, saya buang sikit anak kita. Tapi siapa sahaja dekat luar sana, kita boleh nilaikan. 2 perkara kita dapat daripada bila kita belajar 4 personality manusia ini, tuan-puan. Okey, personality pertama, apakah ciri-ciri orang natural ini? Orang natural ini dipentingkan keselesaan. Okey, apa saja yang selesa, tuan-puan akan pilih. Okey, yang mudah dipakai. Contoh, Datin Syida ni. Siapa yang tak kenal, isteri Datuk Alif Shukri, okey? Beliau seorang personality natural. Jangan tengok ketika beliau menjadi model tudung, tapi tengok kepada personality beliau hari-hari. Dekat rumah, bila berjumpa orang, bila bersama dengan suami, kan, bila orang datang ke rumah, okay, bersama jiran tetangga, itu adalah personality diri kita yang hari-hari. Kita jangan tengok apa yang kita keluar rumah. Okay, personality kita yang utama tu apa yang kita suka. Okay, kalau Datin Seri ni tadi, beliau dah tentu
akan memilih apa yang selesa dulu. Yang mudah dipakai iaitu suka pakai tudung Assalamualaikum. Sama juga dengan Irfan Khairi. Beliau memilih jeans sebab selesa. Okey, lelaki selesa. Nak pakai baju hitam je. Kenapa? Nanti saya akan bongkarkan kumpulan natural ini. Okey, untuk yang tak tahu kenapa ah, pasangan kita ni suka sangat pakai warna hitam. Suka sangat pakai jeans yang lusuh-lusuh. Kalau perempuan ni suka, tak ada tudung lain ke? Isteri aku ni asyik nak pakai tudung Assalamualaikum aja. Kenapa? Okey, kita bukan nak judge mereka. Tapi kita nak fahami mereka. Okey, seterusnya, orang natural ni dia suka pakaian yang ringkas sahaja. Tak suka syarat-syarat. Yang keempat, orangnya adalah minimal. Sesimpel mungkin mereka akan pilih untuk diri mereka. Okey? Keempat-empat ni tuan-puan kena ambil maklum juga antaranya adalah biasanya orang lelaki, lelaki dan wanita, kumpulan natural ni seorang yang berjimat cermat dan bersederhana orangnya sebenarnya. Okey, kalau beli barang mesti cari yang ada offer buy one free five contoh. Dan orang-orang ini dia baik hati tau. Dia akan ambil link tu tadi, dia copy, dia share dalam grup. Siapa macam tu? Kan? Mereka tak kedekut untuk berkongsi kepada umum. Kadang-kadang tu tekan share, pak, pergi ke Facebook. Kan? Okey, yang ketiga, orangnya ni selalunya membeli pakaian ni warna-warna yang suram, warna-warna yang kusam, yang kalau boleh tu gelap-gelap je supaya bukan apa, kalau nampak kutu tu tak adalah nampak sangat. Macam tu lah sebenarnya. Kan? Okay, kalau lelaki ni suka sangat pakai jeans sebab jeans ni mana ada orang saya nak tanya tuan puan lah, ada ke yang pakai jeans basuh hari-hari? Dah tentu kadang-kadang kita paling lama pun seminggu. Ada orang 2 minggu tuan puan, ada yang sebulan. Itulah rahsia mereka tuan-puan kenapa suka pakai jeans. Saya tak kata pada lelaki, perempuan pun sama. Tidak adil kalau saya kata lelaki semata-mata sebab perempuan pun kumpulan natural biasanya mereka cenderung memakai seluar jeans disebabkan perkara tersebut. Okey? Rahsia dah terbongkar. Okey. Mereka akan pakai tudung sarung sebab nak cepat dan mudah. Contoh, kenapa tudung Assalamualaikum? Ramai yang tanya saya dulu. Mungkin sekarang ni ramai dah faham lah kenapa tudung Assalamualaikum. Okey, untuk lelaki, tuan-tuan mesti pelik. Kenapa tudung Assalamualaikum kan? Okey, tudung Assalamualaikum ni sebenarnya kami, golongan perunding imej sebenarnya, mewujudkan perkataan tu sebab kami membayangkan tudung sarung ni mudah dipakai. Contoh, postman datang. Nak suruh sangat nak tu cepat-cepat. Tudung yang paling senang. Tudung Assalamualaikum. Sebab saya tak pesan. Buka pintu. Macam tu lah tuan-puan. Sebab tu wujudnya perkataan tudung Assalamualaikum. Okey? Jelas ya tuan-tuan? Okey. Bagi wanita juga ciri-ciri peribadi yang paling jelas. Contoh pakai beg. Contoh pakai beg. Okey, depan saya tuan-puan. Ni contoh tuan-puan Okey, beg. Beg orang natural ni dia suka beg-beg macam ni tuan-puan. Dia macam dia boleh melentur. Okey tuan-puan? Ini kumpulan natural. Dia jarang nak pakai beg yang petak keras yang dia tak boleh lentur macam ni. Kulit macam mana pun grade lah 5A ke 6A ke 10A ke mesti nak kena lentur. Ataupun beg tu besar. Itu confirm. Okey, besar. Sebab apa? Kalau boleh semua dia nak muat. Dia nak letak. Okey, tuan-puan dia nak letak. Muat tuan-puan. Jangan tak percaya. Muat. Cakap tuan-puan. Muat tuan-puan. Ni pun letak. Apa lagi kalkulator. Apa lagi? Okey, business card tuan-puan. Cungkil gigi tuan-puan. Minyak sakit kepala tuan-puan. Banyak lagi tuan-puan. Rasa macam nak bubuh apa lagi? Buku tuan-puan nota. Nampak tuan-puan berapa banyak? Masih tak nampak tuan-puan kan? Kita boleh sembunyi. Satu beg kita boleh dapat. Satu beg ni tuan-puan yang kecil lah, tak besar mana. Boleh buat peti ais pun boleh muat tuan-puan. Kalau boleh peti ais pun dia nak masukkan.
Itu adalah personality natural bagi wanita. Lelaki jangan duk gelak-gelak, tuan-tuan jangan gelak sebab tuan-tuan biasanya akan pakai beg laptop. Acah-acah tapi dalam tu tak ada laptop tuan-tuan. Setuju kan setuju? Letak segala kain plekat, kalkulator kalau orang bisnes lah kan. Ayolah, mestilah ada laptop kan tuan-tuan kan. Tapi dalam tu lah kain plekat, dalam tu lah topi, dalam tu lah beg duit, dalam tu lah buku nota, dalam tu lah buku klien, dalam tu lah segala. Sebab kita mudah nak masukkan. Biasanya mereka mudah bawa beg laptop. Kadang-kadang wanita pun bawa beg galas kat belakang. Okey. Ciri-ciri seterusnya mereka ini biasanya suka pakai sarung, kasut sarung saja tuan-tuan. Tak suka yang bertali kan. Suka yang canvas, kain. Yang orang kata kalau boleh warna hitam, tak perlu nak basuh-basuh, tak nampak kotor kalau kena pijak, kena lecak. Biar je. Sebab tuan-puan apa? Sebab tak nampak kotor cerita dia. Okey, untuk lelaki ataupun wanita juga dia suka pakai jump spot. Itu ciri-ciri peribadi yang daripada luaran kita boleh nampak. Mereka ini juga antaranya suka pakai kalau perempuan suka pakai kain cotton sama dengan lelaki kan. Okey, kalau mereka juga suka pakai baju-baju daripada kain jersey. Okey, itu jelas. Jelas ciri-ciri peribadi dan gaya hidup bagi kumpulan natural. Persoalannya, sekiranya tuan-puan terlampau ringkas dalam berpakaian, tuan-puan akan ada impak, akan mudah dilihat selekeh dan kelihatan biasa-biasa. Ini fakta tuan-puan kita suka apa kita nak pakai. Tapi bila orang lihat kita, jangan marah. Mereka akan first impression, mereka akan nilai kita nampak agak macam biasa je. Akan selekeh kalau kita betul-betul ketika itu kita pamerkan apa yang kita pakai itu terlampau simple. Nak-nak pula bila kita pergi jumpa usahawan, kita akan selipar sahaja. Okey, tuan-puan? Okey. Untuk personality seterusnya. Okey, personality kedua, tuan-puan. Romantik. Untuk ciri-ciri romantik, tuan-puan, orang romantik ni dia seorang yang bergaya dan berfashion. Okey? Yang kedua, biasanya wanita ni dia akan lebih kewanitaan. Kewanitaan lah tuan-puan, perempuan suka bunga-bunga, sukakan berwarna, tanpa warna, orang romantik ni susah sikit nak confident. Tak confident kalau tak pakai baju berwarna ataupun berbunga ataupun berkepuk-kepuk. Macam Rosita Cik Wan, kepuk tangan ada tak? Ada ni kat siku. Ada lebihan kat belakang ni kalau perasan. Okey. Ada sedikit perincian dekat bahagian pinggang. Ada manik-manik di sini. Lepas tu ada kepuk-kepuk jatuh dekat bahagian pinggang. Lepas tu Rosita masa ni pakai tudung ada flowy-flowy lah. Walaupun ada pin sedikit kat sini kan. Tapi nak cerita dia, Rosita mempamerkan ada perincian pada baju. Okey, ni wanita. Bagi lelaki, siapa yang kenal Tuan Iqbal kita, memang dikenali orang yang agak maskulin. Kita tengok kulit pun dah tahu tuan-puan okey, lelaki ini adalah maskulin dan berpersonaliti romantik. Ini bukan tentang jiwa tuan-puan. Dia bukan tentang emosi. Okay, dia bukan romantik jiwang-jiwang tu. Bukan. Ini adalah personality tuan-puan berbeza. So orang tadi saya dah cakap Rosita ni contohnya adalah contoh personality romantik. Wajib ada butiran pada baju. Butiran tu apa? Perhiasan. Manik-manik ke, sulam ke, lace ke kan. Dekat tangan, dekat hujung baju. Mesti nak kena ada. Ataupun nak pakai rantai, aksesori. Itu semualah bagi orang personality romantik. Okey, seterusnya macam saya dah sentuh tadi, orang romantik ni dia tak boleh tak ada warna dalam hidup. Pakaian dia jarang nak dihitam. Okey? Okey, screenshot tuan-puan. Okey, sekiranya okey, sorry. Apakah dia ciri-ciri peribadi dan gaya hidup bagi personality romantik? Kalau orang lelaki ni tadi, saya dah sentuh, beliau merupakan seorang maskulin dan bila perempuan tu lebih kewanitaan. Okay? Kebiasaannya romantik ni dia suaranya lemah lembut tuan-puan. Lebih, hai Assalamualaikum, tuan nak beli apa?
Itu biasanya orang romantik dia cakap lembut lah tuan puan macam Mira Filzah kan. Kan? Itu jelas saya letak Rosita Cik Wan saja. Tapi jangan salah faham ada kalau artis ni kadang-kadang kita tak boleh kenal personality mereka sebab beliau setiap apa yang mereka pakai beliau perlu mempamerkan diri sebagai seorang artis. Kita cerita daripada sudut peribadi, kita kena tengok. Itulah personality beliau yang betul-betul. Okey. Bagi wanita tadi saya dah cakap beliau lebih cenderung akan memilih pakaian bercorak berbunga. Dan kalau tudung tu kita panggil flowy. Tuan-tuan mungkin yang tak kenal flowy tu apa, dia dekat sini, dia alunan dekat sinilah Okay, macam saya flowy saya jatuh dan terlekat dengan pin. Tapi ada betul-betul yang berseliti romantik dia letak kat sini tuan puan. Dia pasti ini flowy tuan puan. Yelah kita ni bertudung. Konon-konon ini macam rambut lah tuan-tuan kalau tak tahu sebab apa dia boleh perempuan kalau yang tak bertudung kan macam jatuh rambut tu tak pun dia macam dia selak rambut dia tu kan sama tuan puan kami sebagai wanita yang berpeciri romantik kami membayangkan ini bagaikan mahkota kami. Gurau tuan puan. Okey. Kalau lelaki kita boleh tengok pada jam dan design. Contoh jam tu walaupun jam tu dia besi tuan puan ada diamond. Kadang dekat dia punya masa jarum tu tik 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 tu jarum dia bergerak tu ada sebutir diamond kat situ ataupun dikeliling bulatan jam itu ada diamond-diamond. Kadang dia tak pamerkan dekat pakaian, dia pamerkan dekat aksesori. Contoh beg. Okay, beg tu tak boleh corak kosong. Dah berat dah beg saya angkat. Alamak, dah banyak dah kan. Kena ada corak-corak. Okay. Ataupun ada hiasan lain lah. Ada bunga setumpuk kat sini. Kadang ada letaklah pula tambah. Tak puas hati beg kosong, tambah pula keychain. Kan. Itu orang romantik. Kalau lelaki ada ke dewasa ni tambah patung ke apa ke kat beg? Ada. Kalau zaman saya ada zaman sekolah menengah dan sampai universiti. Masih ada lagi ramai lelaki-lelaki yang letak gantung-gantung aksesori beg tu. Ada zaman tu. Saya lalu zaman tu tuan-puan kalau yang tak lalu tu sangat rugi. Okey. Okey. Orang romantik ni dia cenderung akan memilih gaya hidup yang agak mewah. Okey, agak mewah. Tapi tuan-puan, orang personality romantik ni bila terlampau bergaya pun tak boleh juga tuan-puan. Suka sangat ikut trend terkini. Kadang-kadang hingga menjadi satu pembaziran dan paling penting boleh dilihat berbeza taraf terutama kepada personality natural tadi. Okay. Saya tanya tuan-puan lah yang sukakan pakaian yang agak simple tu, selesa tak kalau kita orang sebelah kita tu yang berflowy-flowy, yang berkilat-kilat? Kita selesa tak nak duduk sebelah orang tu? Mungkin kita okey, tapi kita rasa macam kita rasa segan kepada diri sendiri, betul tak? Itulah kesan-kesan pada diri kita. Sebagai seorang usahawan, kita tak boleh ada rasa hilang keyakinan diri. Itu pentingnya tuan-puan. Ilmu kita kenal personality ni. Supaya kita kenal diri kita dan juga kita kenal siapa sebelah kita dan depan kita. Supaya kita nak sama, check and balance. Dalam networking usahawan, kita tak nak sebelah pihak je dapat. Kita nak dua-dua dapat. Alright. Okay, seterusnya. Personality klasik, tuan-puan. Okay. Ni tuan-puan kena fokuskan lebih sebab personality klasik ini yang perlu kita fahami betul-betul kenapa penting. Okay, mari kita lihat. Okay, personality klasik ni orangnya sukakan warna-warna yang neutral. Neutral tu apa tuan-puan? Warna hitam, warna putih, warna coklat. Kan? Personality klasik ni sukakan kekemasan dan tersusun. Selaras je daripada atas sampai bawah tu warna sama, sedondon, kan? Tak suka campur-campur. Color tu suka sangat matching-matching dan proper. Kalau beg warna coklat, kasut warna coklat. Kalau lelaki, macam tu lah. Contoh yang saya letak ni adalah Angelina Jolie dan juga siapa yang kenal Tuan Azir Walter. Henyak sampai lunyai. Tuan
tuan-tuan yang betul-betul ikuti perkembangan Tuan Azli ni dulu dengan sekarang ni lain. Sekarang ni dia dah jadi macam Mark Zuckerberg. Dia pakailah suka hati dia nak pakai jersey ke, kadang pakai baju tak ada lengan dan apalah. Sebab beliau dah capai fasa yang berbeza, level yang berbeza. Tapi ingat, kita yang belum bina personal branding ni, kita pun ikut dia. Sampai ke sudah kita punya credibility tu pun hilang. Macam Tuan Azzi Walter, dia dah bina dah personal branding awal-awal kemunculan. Beliau seperti Kingsman Malaysia. Kan beliau mengekalkan zaman retro. Beliau bawa konsisten di mana-mana. Beliau juga pakai baju corporate. Dia tulis Walter kat baju dia. Saya kenali beliau daripada zaman dia membina personal branding daripada awal. Beliau juga pernah hadir di dalam circle saya yang saya bina pada tahun 2018, lama kan. Saya bertemu beliau dan beliau rajin bertanyakan soalan. Sedang membina personal branding ketika itu dan juga business branding. So nak cerita dia, jangan tengok dia sekarang. Tengok 5 tahun yang lepas. Kita ni kalau kita boleh dengar apa yang dia cakap, tapi jangan tengok sangat apa yang dia pakai itu. Kita kena kaji macam mana permulaan dia. Tanyalah 5 tahun lepas, Tuan pakai tak ni? Tuan bina personal branding macam mana? Jangan tengok personal branding dia sekarang. Tengok 5 tahun lepas. Tapi jarang orang nak bucukan strategi, tuan-puan. So malam ni kita belajar strategi yang pertama, tuan-puan, sebelum kita nak pergi. Walaupun kita dah buat seal gila-gila, tuan-puan tidak terlambat untuk patah balik ke belakang supaya tuan-puan dapat cover balik perfect personal branding tuan-puan tadi. Mungkin kita dah sampai satu tahap tapi kita stuck. That's why kita perlu turun sedikit untuk betulkan dan tambah baik diri. InsyaAllah kita akan dapat capai apa yang kita tak pernah capai. Itu adalah strategi yang ramai usahawan yang berjaya kat luar sana dia tak cerita, tuan-puan. Sebab kebiasaannya mereka ini ambil personal coaching, benda-benda macam ni. Jaranglah nak ramai-ramai macam ni. Jarang, tuan-puan. Okey. Sebab mereka dah faham dan jelas. Kenapa nak kena upgrade email? Sebab fakta menyatakan 30% tim ataupun diri kita sendirilah yang business owner akan capai jualan meningkat sehingga 30%. Itu adalah fakta. Dan juga 55% first impression dinilai melalui penampilan. Mereka jelas tentang fakta-fakta ini. Okay, cerita dia, orang klasik ni, peribadi mereka, ciri-ciri mereka ni, kebiasaannya mereka ni adalah seorang yang perfectionist. Mereka perfectionist, tuan-puan, tapi tak adalah sampai OCD ke apa, tak adalah. Okey, mereka ni seorang yang sangat menghormati majlis. Mereka presentable lah dekat mana-mana event mereka pergi. Mereka juga orang yang sangat berazam dan nak capai sesuatu dalam hidup mereka. Seperti contohlah, tuan-puan, Angelina Jolie seorang yang berjaya, Azzi Walter pun seorang yang berjaya. So kita faham mereka ada satu personality yang strong dalam diri mereka. Okay, ini orang klasik biasanya. Mereka juga akan setia pada sesuatu jenama. Kalau dah suka kepada jenama A, mereka susah sikit nak tukar kepada jenama B. Kalau dah mereka suka dengan A, kadang-kadang mereka akan beli 5 set terus, 5 color terus, contoh. Mereka tidak membazirkan masa dan ruang yang ada untuk memilih pergi kedai yang lain. Tidak. Okay? Mereka juga akan cenderung gaya warna yang sama. Hitam, coklat, putih. Balik-balik warna yang sama. Balik-balik warna yang sama. Okay? Mereka juga suka sesuatu tu kerana daripada segi kualiti, tuan-puan. Bukan daripada kuantiti. Berbeza kan daripada personality natural. Buy one free 5 tadi tu. Okay, mereka ini lebih pentingkan kualiti. Mahal tak apa. Tak ada hal punya. Tapi mereka akan pentingkan quality grade 5 contoh. Mahal sikit tak apa. Diorang sanggup invest. Alright. Okay, bagi wanita ni mereka ni gemar berpakaian yang longgar-longgar. Mereka akan yang beralun-alun macam ni mereka kurang suka. Macam okay, kena nilai apa yang saya pakai. Contoh saya pin kat sini. Okay, apakah ciri-ciri saya? Cuba teka. Sebab bila saya pin dia dah jadi lain. Bila saya tak pin dia jadi personality lain. Nampak beza kat situ. Okay. Bagi wanita juga mereka lebih menonjol kepada wanita yang berkejaya. Macam lelaki, dia senang nak kenal. Kalau perempuan ni bila berpakaian klasik ni nampak macam pergi bekerja. Macam tu lah. Walaupun beliau merupakan seorang suri bisnes, tapi bila keluar saja mereka seperti seorang yang berkejaya. Berkejaya yang nampak orang kata seorang wanita berjaya lah. Macam tu. Okey. Mereka ni sebab apa? Mereka ni pentingkan yang lebih praktikal lah daripada keselesaan. Dia dan
mereka lebih pentingkan praktikal dan keselesaan daripada gaya. Okay, sebab paling penting mereka ni bukan tentang cantik, tapi mereka dah memang personality diorang strong. Diorang nak yang structured, diorang nak yang sama, atas bawah. Benda tu adalah satu personality dalam mandiri dan boleh dibentuk sebenarnya tuan-puan. Okay, bagi lelaki ni mereka akan cenderung akan sentiasa nampak kemas saja. Smart je. Sedap mata memandang. Okay, cerita dia tuan-puan, sekiranya ciri-ciri klasik ni terlebih ada dalam diri, audien akan melihat kita agak formal. Orang di depan kita akan nampak kita ni formal sampai bila berpakaian sama, warna-warna yang berulang yang sama tak habis-habis, mereka juga akan bosan dan tak ada perbezaan. Kita tak mencipta wow aura, tak ada satu wow factor di mata mereka untuk lihat kita. Okay, itu adalah bila kita berlebihan dalam personality klasik. Okay, personality seterusnya tuan-puan, okay, iaitu dramatik. Okay, contoh yang saya paparkan di dalam slide ini adalah Tuan Amir Idris dan juga DSV, Datuk Seri Vida. Nampak? Orang dramatik ni kita nampak dulu. Apa yang diorang pertontonkan kepada kita adalah warna. Okay. Mereka ni akan cenderung memakai warna apa. Sebelum tu, orang dramatik ni biasanya seorang yang funky dan unik. Okay. Mereka ni luar biasa tuan-puan. Okay, semangat dia, cara hidup dia, cara bercakap dia. Okay. Dan paling penting, warna yang kontra dan terang. Ini memang dramatik. Okay, first kali dia berbeza dengan romantik tuan-puan. Tuan-puan kena beza betul-betul. Orang dramatik ni dia sangat berani pakai warna merah dengan oranye terang. Kalau warna-warna lain pun dia akan pakai yang warna-warna bright tuan-puan. Yang mancor-mancor daripada jauh. Kalau kuning, kuning shining. Kalau oranye, oranye shining. Kalau hijau, hijau shining. Beliau akan warna-warna yang diorang akan pastikan orang nampak diri dia. Itu personality dramatik yang sangat ketara. Okay? Mereka suka menarik perhatian audien. Kalau pergi mana-mana event, mereka akan pastikan apa aku nak pakai hari ni supaya speaker nampak aku. Orang atas pentas tu boleh nampak dia kat ujung kat belakang. Begitu sekali. Ada tuan-puan, ada personality ini, orang ini. Okay, orang dramatik ini, cara hidup dia, gaya hidup dia ni, mereka ni seorang yang sangat berani tuan-puan. Okay, kelebihan mereka ini adalah mereka sangat berani mencuba, berani untuk berpenampilan luar biasa. Dan yang bestnya, mereka ni suka berseluruh dan funky. Kalau dalam satu kumpulan ada orang personality dramatik ni, the best tuan-puan. The best, dia orang yang lucu, suka bergurau senda. Cuma kadang-kadang outspoken pun dia juga. Kan, tapi jarang lah kita ni nak cakap-cakap lepas. Cakap lepas mula lazy ni lain tuan-puan. Tapi biasanya mereka ni orang yang volunteer. Inilah ciri-ciri dramatik dia berani. Okay? Kalau ada orang begini dalam satu kumpulan memang sangat happening. Okay. Boleh menunjukkan diri tanpa diberi arahan. Volunteer lah sikap tadi. Mereka juga suka bereksperimen dengan pelbagai gaya tudung dan baju. Ada saja trend terkini mereka akan cuba pakai. Mereka juga seorang yang sangat kreatif dan setengah daripada mereka ni tak pentingkan langsung harga. Asalkan gaya mereka pada hari itu unik dan stylo. Itulah gaya hidup orang dramatik ni tuan-puan. Kalau wanita, mereka akan pilih style-style tersendiri dan unik. Kalau dah warna terang, tambah pula bling-bling dekat pakaian, dekat jaket. Kalau corak tu yang bold, yang nampak corak tu dan terang. Aksesori wajib, gelang wajib ada. Kalau lelaki jam jarang tak ada lah. Kadang ada lebih ekstra tu tambah pula rantai. Kalau lelaki tu kan. Kalau perempuan tudung mesti bercorak. Kalau tak corak pun tudung tu merah terang. Lepas tu ada je aksesori. Dia tak boleh. Dia tak yakin kalau tak ada aksesori dekat badan dia. Mereka akan pastikan aksesori adalah pelengkap gaya. Bagi lelaki, confirm dia akan pastikan mereka ni sangat smart dan sangat bergaya. Dan mereka akan ada keunikan tersendiri pada diri diorang. Itu personality dramatik. Tapi tuan-puan, dramatik juga ada kelemahan dia.
Sebab bila kita berpakaian agak over, kita akan nampak terlalu beza. Dan kita akan dilihat seperti alien. Tak ada tuan puan, minta maaf. Nampak seperti asing. Kita sebab dan kadang-kadang tu kita agak keterlaluan. Sebab tapi usahawan dia tak boleh tuan puan. Kita tak boleh jadi keterlaluan. Cerita dia tuan puan, apa yang kita nak jadi sebagai seorang usahawan? Ingat, kita kena kenal diri dulu, baru kita boleh menilai orang lain dan bantu orang lain, bantu tim kita untuk upgrade image. Kita kena bantu diri kita dulu. So, dah belajar 4 personality tu tadi, dah tahu dah tentang 3C, 3F, 3U dan sebagainya, apa itu first impression, apa itu image, kita dah lalui semua proses tu. Kita dah belajar 4 personality manusia dan sekarang ni kita nak tahu apa yang sebenar-benarnya personality kita supaya kita nak upgrade diri kita daripada biasa-biasa menjadi lebih luar biasa. Okey, jom kita buat test tuan puan. Sesi last pada malam ini kita buat personality test. Okey, sebelum saya buat personality test ini, saya nak bagi tahu tuan puan, saya akan bagi setiap pilihan ada 4 jenis gambar. Tuan-puan kena pilih A, B, C ataupun D. Tuan-puan Syashul aja malam ni. Tuan-puan tak boleh fikir lama-lama. Pilihan ini tuan-puan kena bayangkan tuan-puan boleh pilih satu seumur hidup dan pakai sehingga akhir hayat. Jadi fokus tuan-puan perlulah fikir apa yang tuan-puan suka dan selesa. Okey, jangan fikir nak pergi mana, jangan fikir event apa, jangan. Fokus diri, kenali dalaman diri kita dulu. Baru kita fikir nak ubah ke apa tu lain cerita. So ini kita nak kenal dulu personality kita, apa yang kita suka. Okey, boleh tuan-puan Alright. Kita mulakan sesi malam ini personality test kita pada wanita dulu. Okey, boleh? Ladies first. Okey? Lelaki, gentleman, ladies first. Alright. Okay. Kita mulakan pada gambar bag. Pilih satu saja puan. Cik puan sekalian. Okay, pilih satu gambar daripada A, B, C, D. Tulis tepi. Bag A contoh. Alright. Okay, dah Gambar seterusnya, baju. Okay, pilih tuan puan. Pilih, jangan tak pilih. Pilih, jangan tak pilih. Alright, dah. Alright. Okay, pilih. Saya tahu tuan perempuan semua, perempuan Sri, perempuan Sri semua mesti nampak yang best. Tak kisahlah. Tapi ingat, fokuskan pada apa yang puan-puan suka dan juga apa yang selesa. Gambar seterusnya jam. Cik puan semua, simak. Cik puan suka pakai yang mana? Okay, dah Okay, kasut cik puan dan puan sekalian. Gambar kasut A, B, C, D. Okay, dah. Tak boleh lama-lama Cik Puan. Nanti tak betul ke punya personality test. Okey, corak. Corak ni tak kisahlah corak baju ke, sapu tangan ke, beg ke, apa sahaja. Ada 4 corak, kita cenderung kita paling suka tu apa. Rasa tak confident kalau tak ada corak ini. Gitu. Okey. Letak di tepi result tu tuan puan. Sorry puan. Nanti kita akan sama-sama dengan para jejaka tampan di dalam kelas pada malam ini untuk mereka buat personality test dan baru kita sama-sama kita buat apa kesimpulan di kita. Okey. Personality test bagi seorang lelaki sama juga tuan-tuan perlu memilih satu sahaja apa yang tuan-tuan suka dan selesa pakai. Jangan pilih sebab nak pergi event, jangan pilih sebab nak pergi dating, jangan. Jangan nak fikir nak pasang dua, jangan. Sebab tuan-tuan perlu memilih apa yang tuan-tuan suka. Bila ternampak je gambar ni, pilih cepat-cepat. Tak boleh lama-lama fikir. Alright? Okay, bag tuan-tuan. Okay, 4 jenis bag ni berbeza. Tengok daripada kulit dia, warna dia dan sebagainya. Okey, tuan-tuan, kena cepat tuan-tuan. Tak boleh fikir lama-lama. Okey, dah. Alright, cincin. Tengoklah daripada design dia, warna ke apa ke, whatever lah. Tuan-tuan fikir yang mana tuan-tuan selesa pakai dan tuan suka sangat. Yang gambar ketiga, tentang corak tuan-tuan.
Fikirkan corak, apa yang tuan suka, pilih. Suka corak kotak ke, bunga ke, abstrak ke. Kalau tak ada warna, rasa tak confident ke. Alright, jam. Okay, tuan mungkin suka A, mungkin suka B, mungkin suka C, mungkin suka D. Tak tahu nak pilih satu, pam, ambil lah yang selesa. Ambil contoh, ambil satu. Okay, gambar seterusnya, kasut. Ingat, apa yang tuan-tuan suka. Jangan tengok design apa, fikirkan apa yang suka dan selesa dulu. Okey, baju ya tuan-tuan. Kalau pilih satu je tau seumur hidup. Pakai ni sehingga akhir hayat. Okey, seterusnya tali leher. Jangan fikir baju ni nak matching dengan tie. Jangan, jangan, jangan. Fikir apa yang tuan-tuan suka dulu. Nampak je tie, ambil. Macam tu. Alright, kita dah sampai ke penghujungnya. So, ceritanya tuan-tuan. Okey, kat sini saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kira, okey, kita dah nampak kan ada berapa gambar, ada 5 hingga 6 gambar tadi. Okey, asingkan. Ada yang tulis A, B, C, D kan? Okey, buat satu kesimpulan kat tepi sama dengan, okey, berapa A, berapa B, berapa C, berapa D. Okey, boleh? Faham ya? Okey. Kalau ada 3A tulislah 3A, 2C, 1D, 2D, E tak ada sorry ya. Fail lah tu. Okey. Sama lelaki yang perempuan. Alright. Kita dah tulis. Okey. Kat sini saya nampak ada yang dapat 5A, ada 6A. Tahniah boleh masuk asrama penuh yang marah SM. Tahniah kepada tuan puan yang dapat straight A. Oh, ada juga yang dapat 3A, 4B. Okey, ada juga yang dapat A, B, C, D. Oh, full package ni tahniah. Okey, ada juga. Tapi tuan puan jangan risau. Malam ni tak ada yang E, tak ada yang fail. Semua level lulus punya. Paling teruk D. Ada yang dapat 6D. Tak kisah. Tetap lulus. Cuma tak masuk asrama je. Okey? Okey. Ceritanya tadi, apa dia markah-markah ni? Okey. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada yang dapat pelbagai huruf. Tapi bukan yang 4 jenis huruf. Dia dapat mungkin ada yang A, ada yang B, ada yang A, B, C, ada yang B, C, D, ada yang B dengan C saja. Itu saya ucapkan tahniah. Kenapa? Anda lebih daripada satu personality. Sebab tuan-puan, diri kita ni tak boleh ada satu personality sahaja. Kalau satu, terutamanya usahawan, bila kita satu personality saja, kita agak sukar untuk change sebenarnya. Okey? Tahniah kepada yang banyak C dan B terutamanya. Dan okey, orang kata selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Bertaubatlah siapa yang lebih banyak D. Okey? Tak apa, tak apa, relax, jangan sedih. Ini kita tak ada kegagalan dalam hidup sebab kita kena kenal diri dulu. Kita kena belajar kelemahan diri kita untuk kita upgrade yang lebih luar biasa. Okey, pada siapa yang banyak A, bahaya. Banyak D pun agak bahaya. Tapi kalau siapa yang B dengan C saja, Alhamdulillah, kita kena upgrade sedikit saja kerja kita. Tapi siapa yang banyak A dengan banyak D, akan melalui satu perubahan yang agak sedikit stres. Sedikit. Saya tak nak cerita benda yang best-best saja. Saya kena nyatakan betapa agak ada sedikit stres bila kita nak change. Tapi berbaloi bila kita ambil satu step yang baru untuk upgrade diri kita ini. Terutama dengan gaya, dengan personality. So, persoalannya, apakah personality seorang usahawan yang kita perlu upgrade? Kalau kita A saja, kita nak upgrade kepada mana? Okey. Sebagai seorang usahawan, saya dah suruh fokuskan lebih kepada personality klasik tadi. Setuju ke setuju? Okey. Kita sebagai seorang usahawan, kita kena jadi lebih kepada personality klasik. Tapi kalau nak lebih cantik personality itu, kita gabungkan personality romantik dengan klasik.
Ini memerlukan satu ilmu mix and match dan tidak pada malam ini. Saya nak tanya tuan-puan, nak ke nak kalau saya buat satu perkongsian pada waktu yang lain, bagaimana kita nak mix and match? Warna apa kita nak pakai? Warna apa yang kita sesuai dengan kita? Warna apa sebagai usahawan kita nak fokuskan? Adakah warna pink sebab kita suka? Adakah warna orange sebab kita personality dramatik? Kita tak tahu tuan-puan. Pada malam ni kita tak boleh nak fokuskan itu. Tapi yang paling penting, kita kena cenderung untuk menjadi gaya dan personality klasik dan kita kena upgrade. Kalau kita banyak A, kita kena kurangkan kepada, lebihkan kepada C. Kalau kita banyak sangat D, kita kena kurangkan. Siapa yang lebih kepada cincin tak ada masalah. Tapi kalau lebih kepada pakaian, ciri-ciri dramatik tadi tu, yang warna terang, corak dan sebagainya, kita kena turun, downgrade sedikit menjadi klasik. Tapi kalau kita terlampau banyak A, kita kena upgrade. Okey, kita kena upgrade diri kita menjadi personality klasik. Okey, itu kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ini tuan-puan. Tahniah saya ucapkan sekali lagi siapa yang masuk asrama dengan MRSM. Tapi walau macam mana pun anda gagal. Anda gagal untuk mencipta first impression yang luar biasa dan berkredibiliti tinggi sebagai seorang usahawan. So, akhir kata, tiba-tiba dah akhir kata untuk personality ini saya buat kesimpulan tuan-puan sebagai seorang usahawan perlu menjadi seorang mempunyai gaya dan personality seorang klasik. Okey tuan-puan? Okey, jangan sedih sebab kita boleh upgrade sebenarnya. Dan ingat upgrade tu kena ada step by step lah tuan-puan Okey. Okay. Alright. Okey tuan-puan, sebelum saya akhiri saya punya perkongsian ilmu pada hari ini, kata siapa yang ikuti saya di media sosial, kata TikTok, saya selalu mulakan ataupun akhiri saya punya tagline lah tagline. Cantik. Okey. Ini adalah kata-kata terakhir saya pada malam ini. Kata kata-kata inspirasi yang tuan-puan kena pegang iaitu jangan terlampau fokus dengan apa perubahan yang kita nak buat setiap hari. Tapi fokus kepada apa yang kita nak beri manfaat pada orang lain untuk dibawa bekal di akhirat nanti. Okey, itu saja. Saya akhiri. Hai, Assalamualaikum. Saya akhiri. Okey. Okey. Siapa yang ikuti saya punya perkongsian dekat media sosial TikTok terutamanya, saya biasanya bermula ataupun dekat pertengahan ataupun dekat akhir saya punya konten, saya akan sebut, cantik. Okey. Pada malam ini, saya nak kongsikan kepada tuan-puan kata-kata inspirasi supaya tuan-puan pegang sampai bila-bila yang mana jangan terlampau fokus dengan apa perubahan yang kita nak buat pada setiap hari. Tapi fokus dengan apa yang kita nak beri manfaat pada orang lain untuk dibawa bekal dekat akhirat nanti. Hai, Assalamualaikum. Saya Azhar Gorgeous, your first impression guru. Itu saja tuan-puan. Saya akhiri pada malam ini. Saya mohon maafkan saya sekiranya saya ada terlepas kata, terkasar bahasa. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik, yang kurang di mana-mana itu datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga bermanfaat kepada anda semua.